As the weeks went on, new victims would be discovered. The horror of the crimes becomes more and more unbearable. We now know that we're dealing with a serial killer, first given the nickname, the Butcher of Whitechapel. Public opinion takes hold of this story. Misteri pembunuhan kejam 5 wanita sekitar London pada tahun 1888 terus dikenang sebagai antara misteri terbesar dalam sejarah jenayah dunia, lantaran identiti sebenar pembunuh bersiri itu gagal dibongkar mana-mana pihak hingga kini. Pembunuh bersiri berkenaan hanya memperkenalkan dirinya sebagai Jake the Ripper, tetapi jawapan kepada persoalan siapa beliau sebenarnya mungkin terus kekal sebagai rahsia tanpa jawapan buat selama-lamanya. Selain identiti Jake the Ripper yang gagal dikenal pasti, perkara lain yang menjadikan pembunuh itu sebagai legenda kejahatan dalam sejarah ialah corak pembunuhan dilakukannya amat mengerikan, iaitu mangsa disembelih, dilapah, tubuh dibelah dan organ dalaman dikeluarkan. Walaupun digelar sebagai pembunuh bersiri paling kejam dan misterius, mangsa Jake yang telah disahkan hanyalah seramai 5 orang, manakala tempoh jenayahnya pula berlaku sekitar 3 bulan. Bagaimanapun, pembunuhan bersiri Jake the Ripper seolah-olah menjadi fenomena baharu kepada jenayah pembunuhan bersiri di dunia moden hari ini. Gelaran Jake the Ripper diberikan sendiri oleh pembunuh sebenar melalui surat yang dihantarnya kepada agensi berita Central News pada 27 September 1888. Sebelum itu, media menggelarnya sebagai pembunuh Whitechapel. Whitechapel adalah nama sebuah daerah dan tempat di mana siri pembunuhan Jake the Ripper berlaku, iaitu di sekitar pusat kota London. Walaupun dikenali sebagai sarang maksiat paling terkenal dan pelbagai masalah lain seperti krisis ekonomi, insiden budi sandi, antisemitisme, nativisme, gangguan sosial, perkauman dan jenayah, siri pembunuhan Jake the Ripper telah mendapat gelombang besar liputan media yang tidak pernah berlaku sebelum itu. Ini disebabkan sepanjang tempoh siri pembunuhan di Whitechapel itu berlaku, tidak hanya pihak media, bahkan pihak polis juga menerima ratusan pucuk surat yang didakwa ditulis dan dihantar oleh Jake sendiri. Kebanyakan surat yang diterima berupa nasihat bagaimana cara untuk menangkap pembunuh, selebihnya hanyalah surat palsu dan tidak mempunyai apa-apa isi yang jelas. Namun 3 pucuk surat telah mendapat perhatian kerana didakwa dan disahkan ianya dihantar oleh pembunuh sebenar. 3 pucuk surat tersebut bertajuk Dear Boss, From Hell dan sekeping postcard De Saucy Jackie. Selain kekejaman Jake the Ripper dalam melakukan pembunuhan, surat-surat ini juga antara punca utama mengapa ia menjadi begitu popular. Antara isi yang terkandung di dalam surat-surat itu menceritakan beberapa butiran tentang pembunuhan yang akan dilakukannya, seperti akan memotong telinga mangsa dan menghantar beberapa organ yang telah diawet kepada pihak polis sebagai bukti dia adalah penjenayah yang sebenar. Penemuan mayat Catherine Eddowes memberi petunjuk bahawa apa yang ditulis di dalam surat itu adalah benar selepas telinganya didapati telah putus akibat dipotong. Begitu juga organ yang telah diawet juga telah disahkan sepadan dengan mangsa yang telah dibunuh. Surat tersebut juga menyindir, memperlekeh dan mentertawakan pihak berkuasa kerana muncul pelbagai teori dan spekulasi tentang jenayahnya yang telah tersebar secara meluas. Malah Jake juga berasa geli hati apabila dia digelar sebagai seorang doktor disebabkan cara pembunuhannya itu yang dianggap bukan dilakukan oleh orang biasa. Jake juga kelihatan amat berani kerana mencabar pihak berkuasa dan media untuk cuba menyiasat dan menangkapnya menerusi surat-surat yang dihantar. Disebabkan itu, media akhbar tempatan dan antarabangsa pada ketika itu giat melakukan salinan dan mencetak semula surat bertajuk Dear Boss itu untuk dihebahkan kepada umum di serata tempat, dengan harapan orang ramai dapat mengecam dan mengenal pasti siapa penulis sebenar dan tampil membuat laporan. Malangnya usaha itu menimbulkan lagi banyak masalah dan kekeliruan kepada pihak media dan polis kerana telah menerima lebih banyak surat palsu yang mendakwa mereka adalah Jake the Ripper yang sebenar. Secara tidak langsung ianya meningkatkan populariti Jake the Ripper kerana dipromosikan oleh hampir semua media akhbar yang ada pada masa itu.
Selama lebih 120 tahun, pengkaji terus berteka-teki mengenai siapa sebenarnya pembunuh yang berselindung di sebalik gelaran Jake the Ripper dan mengapa dia hanya membunuh 5 mangsa dan mengambil masa selama 3 bulan. Tidak banyak petunjuk konkret bagi menjejaki pembunuh itu. Tambahan pula sains forensik masih belum maju untuk digunakan bagi mengaitkan mana-mana penjenayah dengan kes terbabit ketika itu. Terdapat ratusan individu yang disyaki dan dikenal pasti sebagai suspek utama di sebalik nama Jake the Ripper, namun kesemuanya tidak dapat disahkan kebenarannya. Bayangan Jake the Ripper akhirnya lenyap pada 1889 apabila polis mengesahkan pembunuhan sudah berakhir. Tanpa perkembangan memberangsangkan, kes siasatan Jake the Ripper ditutup pada 1892, tetapi misterinya menyebabkan gelaran itu terus menjadi legenda kejahatan yang ikonik. Jika diperhatikan kegiatan Jake the Ripper seperti cerita skrip adegan filem, bahkan sehingga kini hampir 20 buah filem telah diterbitkan berdasarkan kisah pembunuh bersiri Jake the Ripper. Kisah Jake the Ripper diangkat oleh media, penulis-penulis buku, novelis dan sebagainya pada setiap dekad menjadikannya sangat popular sehingga ke hari ini.